ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk meneruskan lagi program kita. Tajuk yang diberikan kepada saya pada malam ini iaitu Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Ada ayat Quran dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan apa yang disebutkan tadi. Dari segi dalil Al-Qurannya, Allah Ta'ala sebut dalam Suratul Nisa ayat yang ke-40. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yazlimu mithqala dharratin wa in taku hasanah وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. Baik, itu ayat nombor 40 dalam surah An-Nisa. Lepas daripada ayat 40 ni, dia ada ayat 41. Ayat 41 daripada ayat ini dia ada kaitan dengan ayat yang ke-40 ini. Cumanya pada malam ini kita akan bahaskan apa yang dimaksudkan sebagai Allah Subhanahu wa taala tidak zalim. Kalau kita tengok daripada apa yang disebutkan oleh Allah ini, Inna Allah la yazlimu mithqala dharrah. Sesungguhnya Allah tidak sekali menganiai seseorang sekalipun sebesar zarrah, itu sebesar debu. Baik dan buruk ni Allah Ta'ala akan balas. Allah Ta'ala akan balas. Dan balas Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ke atas kejahatan manusia tidak melampaui batas kecuali mengikut apa yang manusia lakukan. Kebaikan yang Allah Ta'ala beri kepada manusia dengan ganjaran yang hebat, Allah Ta'ala gandakan kepada manusia kebaikan. Benda yang baik Allah Ta'ala gandakan, sehinggalah benda yang baik itu menjadi berkali-kali ganda banyaknya. Masalu ma yunfiquna fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
Allah Ta'ala bandingkan ibarat sebuah pokok. Pokok yang mana ada 7 tangkai, tumbuh setiap tangkai itu 100. Maknanya 1, Allah Ta'ala darat ganda lagi sehingga 700. Dan Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala boleh ganda sampai banyak lagi lebih daripada itu. Dosa yang manusia lakukan ada dosa jenis one off. Buat hari itu dapat dosa. Dia tidak berganda. Tetapi ada dosa yang Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala balas kepada orang kerana buat kesalahan itu. Ada dosa yang berbentuk jariah. Apa makna jariah tu? Itu kalau tuan dia mati, dosa itu tidak mati bersama dengan tuan dia. Yang ni yang teruk, yang ni yang berat. Termasuklah dosa menzalimi orang, dosa aniaya kepada orang. Semua dosa tu adalah jariah. Kalau orang tu mati melakukan dosa aniaya pada orang, dia tetap kena di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selagi mana dia tidak melepaskan kezaliman daripada orang yang dia buat zalim itu. Ini satu hal yang patut kita fikir. Tapi Allah tidak zalim. Maknanya kalau buat kebaikan, Allah Ta'ala akan balas. Tapi Allah Ta'ala balas kebaikan itu dengan berganda-ganda, mengikut niat kita. Namun kejahatan, Allah Ta'ala balas kejahatan itu. Dia tidak berganda-ganda kejahatan itu, menunjukkan bahawa Allah tidak zalim. Baik. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Dan kalau amal sebesar zarah itu amal kebajikan, nescaya akan menggandakannya. Ini saya sebut tadi. Kalau benda yang tak elok, Tuhan tak ganda. Tapi kalau benda yang elok, Allah Ta'ala gandakan. Dan kalau melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, Allah Ta'ala gandakan kebaikan itu di negeri akhirat. Digandakan kebaikan itu untuk di negeri akhirat. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan akan memberi di sisinya pahala yang besar. Allah Ta'ala akan balas pahala yang besar di sisi dia bagi orang yang melakukan kebaikan. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesekali tidak zalim kepada kita. Cuma kita yang menzalimi diri kita sendiri. Baik. Itu dari sudut ayat Quran. Dari sudut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan tajuk kita ini, berkenaan dengan Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Kalau kita tengok hadis Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima ruwiya an Allah tabaraka wa taala annahu qala ya ibadi inni haramtu zulman ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituh fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imukum ya ibadi kullukum ra'in kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Sampailah ke hadis ni panjang. Cuma saya nak sebut Allah Subhanahu Nabi SAW sebut daripada Abi Dzar, yang mana Nabi SAW menyebut, diriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni hadis kursi dia panggil.
Hadis kursi. Biasanya hadis kursi ini diriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa poin yang boleh kita ambil? Allah Taala kata, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu suatu yang haram di atas kalian semua. Maka kamu semua jangan saling berbuat zalim. Wahai hambaku, setiap kamu semua tersesat kecuali aku berikan hidayah. Mintalah hidayah kepadaku, nescaya aku berikan kepada kamu semua. Wahai hamba-hambaku, setiap kamu lapar kecuali aku yang beri makan, maka mintalah kepada aku makan, nescaya aku akan memberi kalian semua makan. Wahai hamba-hambaku, setiap kamu bertelanjang kecuali orang yang aku berikan pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, nescaya aku berikan kepada kamu. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu berbuat dosa di malam dan siang, sementara aku sentiasa mengampuni dosa, maka mintalah kepadaku, nescaya aku akan ampunkan dosa kamu semua. Wahai hambaku, kamu semua tidak boleh memberi mudarat kepadaku, tidak pula kamu semua akan mampu untuk beri mudarat kepadaku, manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalaulah generasi awal kamu dan akhir kamu, manusia dan jin, semua mereka di atas setakwa-takwa hati seorang laki di antara kamu, dan tidak akan menambah kerajaan aku sedikit pun. Wahai hambaku, kalaulah generasi awal kamu sampai ke akhir, manusia dan jin kamu semua di atas hati yang paling buruk seorang daripada kamu, itu pun tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hambaku, kalaulah generasi awal sampai ke akhir, manusia dan jin daripada kalangan kamu semua berkumpul di sebuah tanah lapang, dan semua minta kepadaku, dan aku memberikan kepada setiap manusia permintaannya, sama sekali tidak mengurangi kekayaanku kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal itu aku akan hitung untuk kamu semua, akan dibalas untuk kamu semua. Siapa yang menemukan balasan kebaikan dan dia memuji Allah, dan siapa yang menemukan balasan selain daripada kebaikan, maka jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis ini riwayat Muslim. Baik, kita tengok sama-sama hadis ini. Tadi kita baca ayat Quran menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tidak zalim, walaupun mithqala dharrah, sebesar biji zarah sendiri pun Allah Ta'ala tak zalim. Ini kita baca hadis. Baik, Allahu Akbar. Kalau kita tengok di sini, panggilan Allah Ta'ala kepada kita, dia panggil dengan ya ibadi, wahai hambaku. Dia tak kata ya ayuhan nas. Hadis ni hadis kursi. Hadis kursi ni maknanya iaitu hadis yang Rasulullah riwayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Beza dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran, lafaz dan maknanya semua daripada Allah. Hadis kursi ni adalah maknanya daripada Allah, namun lafaz yang diungkapkan itu mulut Nabi SAW. Itu beza dua tu. Baik, orang tanya pula macam mana boleh sahabat beza? Tu kita kata sahabat cerdik tu. Dia duduk bersama dengan Nabi, dia tahu macam mana hadis, dia nak beza perkataan Nabi tu. Ayat Quran tu dia nak beza. Semua keluar daripada mulut Nabi dalam bahasa Arab. Kalau kita nak beza, tentu dah tak dapat beza. Sahabat ni dia tahu muka Nabi terima wahyu tu macam mana, reaksi Nabi masa Jibril mari tu macam mana. Dia hidup dengan Nabi. Dia hidup dengan Nabi. Maka untuk kita takwil sahabat ni, kerana kumpulan anti hadis ataupun kumpulan orang tak percaya pada hadis Nabi ni, dia takwil benda-benda begini ni. Dia takwil. Macam mana boleh sahabat tahu perkataan Nabi itu semua? Takkanlah sahabat nak tulis semua perkataan Nabi. Kita kata sahabat ni bukan tulis semua perkataan Nabi, bukan tulis semua perkataan Nabi, bukan sahaja tulis perkataan Nabi, perbuatan Nabi pun dia tulis. Bahagian dalam rumah isteri Nabi, riwayat daripada isteri-isteri Nabi ummahatil mukminin, banyak mana riwayat.
Daripada Aisyah sendiri banyak mana riwayat. Nampak ni? Nabi duduk bersama sahabat. Ada sahabat dapat banyak ni hadis, ada sahabat dapat 2,000, 3,000, banyak. Itu adalah perkara yang Nabi, ucapan dia, apa yang dia sebut adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah memanggil kita dengan ya ibadi sebab kita semua ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik orang Arab ke, orang Melayu ke, orang Cina ke, apabila Allah Taala panggil ya ibadi, semua termasuk. Tuan-tuan, perkataan ya ibadi ini satu penghormatan kepada kita semua. Allah Ta'ala tak panggil kita dengan nama manusia, tetapi Allah Ta'ala panggil kita dengan hambanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala tak pernah panggil dengan ya Muhammad, tak pernah panggil dengan ya Muhammad. Allahu Akbar. Tak pernah panggil dengan ya Muhammad. Perkataan Muhammad yang ada dalam Al-Quran, semuanya perkataan nak menunjukkan siapa dia Muhammad itu. Ma kana Muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ma kana Muhammad, dalam Muhammad itu merupakan bapa di antara salah seorang daripada kamu, tetapi dia itulah Rasulullah. Maknanya benda tu nak memperkenalkan Muhammad itu siapa dia. Muhammadur Rasulullah, Al-Quran sebut, walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu Rasulullah. Itu nama Muhammad dalam Al-Quran. Allah Ta'ala tak pernah panggil ya Muhammad. Dalam peristiwa yang hebat yang Allah Ta'ala buat kepada Nabi SAW, iaitu peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, Allah Ta'ala lafaz dengan perkataan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah Ta'ala sebut Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya yakni Muhammad minal masjidil haram, daripada masjidil haram ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa di Palestin yang kami berkati di sekelilingnya dengan ayat kami. Boleh faham tu? Maknanya perkataan ya ibadi adalah satu penghargaan yang Allah Ta'ala beri kepada hamba-hamba. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut ya ibadi dalam Quran juga. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabbi ibadi, maknanya berilah berita gembira, khabarkan kepada hamba-hambaku bahawa aku ini merupakan Ghafurur Rahim, Tuhan yang Maha Pengampun lagi amat mengasihani. Tapi ingat, dalam masa mengampunnya Allah Ta'ala beri keampunan, beri rahmat, Allah Ta'ala sebut wa anna azabi wal azabul alim. Tapi azab aku adalah satu azab yang pedih, kata Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu zulman ala nafsi. Ini jelas-jelas Tuhan sebut. Inni, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan kezaliman itu ke atas diriku. Allahu Akbar. Jadi Allah Ta'ala sebut sendiri, aku haramkan kezaliman atas diri aku. Kita nak faham apa dia zalim itu. Kalau kita tengok erti zalim ni, mudah-mudahlah kita terjemah. Orang yang zalim, orang yang tidak meletakkan sesuatu kena dengan tempat dia, maka dia zalim.
Apa dia kezaliman yang paling besar sekali? Dalam Al-Quran Tuhan sebut, berdasar kepada Allah Ta'ala sebut berdasar kepada pesanan Luqman kepada anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa idh qala Luqmanu libnihi, berkata Luqman kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, dengan nasihat yang boleh menginsafkan anaknya. Dia panggil mau'izah. Mau'izah tu peringatan yang boleh menyelamatkan orang, peringatan yang boleh menginsafkan orang. Apa dia sebut? La tusyrik billah, jangan syirik pada Allah. Sebab inna syirk, sesungguhnya syirik ini la zulmun azim, zalim yang amat besar, kata Allah. Maka kita faham zalim ni banyak. Erti zalim meletakkan sesuatu tidak kena dengan tempat dia. Zalim yang paling besar iaitu syirik kepada Allah Ta'ala. Kenapa syirik disebut sebagai zalim? Kerana dia meletakkan diri dia itu tidak kena dengan tempat dia. Allah Ta'ala letakkan diri kita di atas muka dunia ni, Tuhan sebut dah tujuan apa dia. Apa dia tujuan dia? Selalu kita nak sebut, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan khalifah di atas muka dunia ni. Lepas tu, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia ni, kata Allah, kecuali liya'budun, untuk jadi hamba aku. Tiba-tiba hidup atas muka dunia ni kita tidak jadi hamba Allah, kita jadi hamba syaitan. Maknanya kita meletakkan diri kita tidak kena dengan tempat. Itu zalim. Itu makna zalim. Apa lawan kepada zalim? Adil. Adil lawan kepada zalim. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita nak faham dengan baik, artinya Allah tidak pernah zalim meletakkan sesuatu perkara tidak kena dengan tempat dia. Ni poinnya. Baik. Kita pergi ke depan sikit. Pemikiran kita ni, kita pergi ke depan sikit. Allahu Akbar. Gini, kita ada masalah. Hidup ni semua ada masalah. Tidak ada seorang pun hidup tanpa masalah. Hidup ni macam lagu Hindustan duk nyanyi tu. Pernah dengar ke tak? Lagu Hindustan. Kabhi khushi, kabhi gham. Orang sini tak pernah dengar lagu dah. Kita tak dengar juga, tapi lalu kat kedai-kedai tu musim-musim depa Bali ni. Kabhi khushi, sekejap sedih, sekejap happy. Sekejap sedih, sekejap happy. Masa manusia happy ni, gembira ni, Allahu Akbar, dia rasa bahawa ni baru Allah Ta'ala beri apa ni orang panggil peluang pada aku. Ni nikmat Tuhan bagi pada aku. Ni lah aku rasa bersyukur lah, happy lah. Happy sebab apa? Sebab Allah beri kebaikan kepada dia. Baik, kita balik kepada kesedihan tadi. Hidup tak selalunya indah di hadapan. Ada masalah. Baik, masa ada masalah ni lah manusia mula menyangka bahawa Allah ini zalim kepada dia. Sedangkan Allah kata dia tidak zalim. Ditambah lagi dengan ayat Al-Quran. Apa benda kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak meletakkan satu perkara
di atas kepala manusia tu kecuali Allah Subhanahu wa taala tahu kita tu boleh pikir benda tu. Ni hak best ni. Yang kita rasa syok dengan Allah Taala ni sebab ni. Sebab apa? Sebab kita rasa bahawa tak boleh nak fikir dah benda ni. Kena tipu kau orang, contoh beratus-ratus ribu kalau orang berniaga dah. Nak tidur malam sehingga ada penyakit tak boleh tidur malam dengan sebab kerunsingan yang melampau. Sehingga ada penyakit di hospital tu, kemurungan yang melampau. Penyakit tu macam-macam hasil daripada ni, tidak mengetahui bahawa Allah tidak zalim. Dan saya sebut tadi, apa makna zalim? Meletakkan sesuatu tidak betul dengan tempat dia. Lawan kepada zalim, adil. Adil meletakkan sesuatu kena dengan tempat dia. Bermakna masalah yang Allah Ta'ala beri kepada kita itulah benda yang kena dengan diri kita. Tinggal laginya kita nak handle masalah tersebut macam mana. Ya Rabbi, Allah ni siapa? Kalau kita tanya, siapa dia Allah ni? Inna Allah tis'ata wa tis'ina asman. Allah Ta'ala ni ada 99 nama, Nabi kata. Nak kenal orang, nak kenal nama dia dulu. Tadi kita baca sebahagian daripada tu. Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddus الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Itu sebahagian daripada nama Allah. Nama-nama Allah 99 ni ada hak pesen lembut-lembut. Ar-Rahim, Ar-Rahmah, Ghafur. Ada hak jenis orang sini panggil apa? Orang Kelantan kata backing. Orang sini panggil apa saya tak tahu dah. Ada hak jenis backing, jenis something tu ada. Apa dia? Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Qawi. Jenis begitu. Dua. Dia panggil Jamaliyah, Jalaliyah. Sifat ataupun nama Allah yang lembut-lembut. Itu Allah. Baik. Allah yang Maha Pemurah itu beri rezeki kepada kita. Kita angkat ibu tangan, kita kata, oh, okey, beri rezeki. Allah yang Maha Pemurah itu beri kita anak, kita angkat ibu tangan. Okey. Allah Ta'ala yang Maha Pemurah itu, yang Maha Mengasihani, beri kita zuriat keturunan, kita angkat ni. Tapi Allah yang menyelesaikan masalah itu beri masalah kepada kita. Jarang nak angkat ibu tangan. Betul tak? Hak tadi beri rezeki, okey. Beri anak, okey. Beri bini, okey. Beri harta, okey. Beri tanah, beri duit, beri semuanya. Ni semua. Like. Tapi bila kata Allah yang beri masalah ni, tersandak gitu. Hai. Berat ustaz, dia kata nak fikir masalah ni berat. Kalau kita fikir dengan Allah Ta'ala, dia jadi mudah. Sebab apa? Begini je. Dalam kepala kita, Allah Ta'ala tidak zalim. Dia bagi kepada kita satu masalah ni supaya
supaya kita boleh duduk dalam keadaan menyelesaikan masalah dengan berharap pada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala sebutlah Quran, wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaih. Satu ayat. Wa idza massal insana durrun da'ana بجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. Surah Yunus Tuhan sebut, wa idza massal insan, manusia ni kata Allah, apabila aku sentuh dengan masalah, sentuh ni. Ni pegang pakcik, ni pegang gini, pegang lah, sentuh. Masalah ada berat lah kepala ni, aku sentuh baru tu. Kalau aku pegang, aku pulah gitu, tak ada apa dah. Tapi apa kata Allah? Manusia ni bila disentuh dengan masalah, dia mari dekat aku, qaidan au qaima, dia minta aku berdiri pun dia ingat aku, duduk pun dia ingat aku, menentam menerak pun dia ingat, ya Allah tolonglah, ya Allah tolonglah, tolonglah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tu penuh mulut bila ada masalah. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massah. Aku baik, Tuhan kata, aku rahmat, aku hebat. Mu ada masalah, aku selesaikan masalah kamu. Tapi perangai kamu ni manusia, bila aku dah selesai masalah, kamu duduk tu macam kamu tu tak pernah ditimpa masalah, dan kamu tak pernah minta dengan aku cara kamu duduk. Maknanya lepas aku bagi, mu lupa dengan aku, seolah-olah belum pada ni mu tak ada masalah. Perangai siapa tu? Perangai manusia. Siapa manusia ni? Ni, hak ada dalam ni semua ni, hak tengok live malam ni. Tak ada seorang habuk tengok live ni. Semuanya manusia belaka ni, kecuali adalah hantu 2-3 orang duk komen pelik-pelik. Itu biasalah tu dah lah. Iblis tu dia ada semua, iblis tu. Syaitan tu orang duk dengar ceramah ni duk komen pelik-pelik dalam ni. Adalah iblis tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala burukkan mukanya dan tangannya. Kita berdoa pada Allah. Sebab apa? Sebab dia kata benda yang tidak betul dengan agama, dan dia menulis perkara-perkara yang tidak ada manfaat di dalam live orang duk tengok pada malam ini. Kita doa pada Allah. Pelih ni hujan malam ni. Doa ketika hujan ni Tuhan berkat, jangan main-main. Jangan main-main. Kita maha mampu doa pada Allah. Bagaimana Nabi boleh berdoa pada Allah SWT? Tuan-tuan, berat macam mana masalah kita nak banding dengan masalah Nabi ada. Berat. Kita kata Allah, tak nak pikir masalah ustaz. Bukan tak boleh nak pikir, cara kita pikir masalah tu tak kena. Kalau orang diberi masalah sakit, berobat, tak sembuh-sembuh, kita kata sakit. Sampai dia kata, kita mati gila. Dia kata. Allah Ta'ala nak kata macam mana, kita tak tahu lagi, takdir Allah. Tapi bagi orang yang tahu bahawa Allah Ta'ala ni beri kepada satu orang, dia tidak bersifat dengan zalim, dia bersifat dengan adil, dia beri itu kena dengan tempat dia. Kita kata, ya Allah, sakit yang kamu bagi pada aku ni, nak ampun dosa aku. Kalaulah aku ni, ya Allah, sakit kamu beri ni sakit. Kalau aku ni, ya Allah, hidup dalam keadaan sakit ni, kamu nak ampun dosa aku sebab aku sakit ni, tak apa, sakit tak apa. Sebab apa? Takut masa sihat tu jadi Allah Ta'ala murka pula pada kita. Baik sakit, kita kata boleh masuk syurga. Tu bijak fikir. Macam awal zaman Nabi lah. Ada satu riwayat tu kan, puak-puak tabi'in ni duk mengaji dengan puak sahabat. Lalu seorang orang gila, orang perempuan, dia gila jarang-jarang. Sekejap dia okey, sekejap dia gila. Sekejap dia okey, sekejap dia gila.
Dia kulit hitam. Katanya sahabat ni, dia kata, kalau mau nak tengok ahli syurga tu, terkejut orang tengok ahli syurga. Macam mana boleh jadi ahli syurga ni? Dia kata zaman Nabi SAW, orang ni penyakit sekejap gila, sekejap okey, sekejap gila, sekejap okey. Dia mari mengadu pada Nabi SAW. Dia kata pada Nabi SAW, kata dia, ya Rasulullah, inni usra' fad'ullah li. Ya Allah, ya Rasulullah, aku penyakit gila, sekejap okey, sekejap gila, sekejap okey. Fad'ullah li. Berdoalah kepada Allah supaya penyakit aku ni sembuh, dia kata. Nabi beri dua pilihan kepada dia. Nabi kata, in syi'ti sabarti falakil jannah wa in syi'ti da'autullahi an yu'afiyaki. Kalau kamu sabar dengan penyakit kamu ini, kamu sabar, syurga boleh pada kamu. Tapi kalau kamu nak suruh aku doa bahawa penyakitmu sembuh, penyakit sembuh, tapi syurga tak jamin. Mu nak hak mana? Katanya perempuan tadi duduk fikir, dia kata, yalah ya Allah, dia kata, syurga lah. Gila pun tak apalah Rasulullah, asal boleh syurga. Ni orang gila hak cerdik ni. Gila pun tak apa, asal boleh syurga. Orang zaman hari ni cerdik tapi gila. Hak ni gila tapi cerdik. Walakin inni atakasyaf, dia kata ke Rasul. Tapi Rasulullah, dia kata, yang saya malunya, dia kata, masa saya tak gila ni saya malu, masa saya gila tu saya mari penyakit saya ni, kain saya terselok, aurat saya terbuka. Berdoalah kepada Allah, fad'ullah in alla atakasyaf. Berdoalah pada Allah, mudah-mudahan kain saya tak terselok, aurat saya tidak terbuka. Ni baru Rasulullah berdoa. Mana Rasulullah tanya dia, mu nak sakit boleh syurga, mu nak sihat pun boleh, tapi syurga tak jamin. Dia pilih untuk jadi orang yang sakit kerana nak syurga. Kita ni kalau berniaga laku tak nampak sangat di masjid dah. Kalau berniaga rugi nampak. Kalau berniaga laku kita berkawan dengan orang-orang di luar pada masjid. Tapi hak paling first, hak paling terbaik sekali, berniaga pun laku, masjid pun boleh mari. Hak ni hak baru betul. Hak ni baru okey. Oh ni masa berniaga laku tu, Allahu Akbar, tak nampak muka di masjid. Masa tak boleh projek lagi dengan kementerian tu, hari-hari suatu imam doa. Tu imam doa, tu imam. Tu imam doa, tu imam. Dia pun berdoa, tu imam pun berdoa. Bolehlah projek dia 2, 3, 4 juta. Masjid pun tak menitah dah. Maknanya projek yang dia dapat tu, Allah Ta'ala nak bagi dia syurga ke Allah Ta'ala nak hina dia? Allah tak nak hina dia tu. Sebab semakin dia dapat satu perkara nikmat daripada Allah, semakin jauh dia dengan Allah Ta'ala. Sepatutnya semakin dia dapat nikmat daripada Allah Ta'ala, semakin dekat dia dengan Allah Ta'ala. Boleh faham tu? Sebab tu tuan-tuan dikasihi oleh Allah, bila kita bincang bahawa Allah Ta'ala ni tidak zalim, baru kita nampak bahawa benda yang Tuhan buat dekat kita ni cukup kena dengan kita. Kita boleh menerima seadanya apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita. Allah Ta'ala kadang-kadang nak uji kita, nak tingkatkan keimanan kita. Kalau Allah Ta'ala tak uji kita, mungkin kita tak merayu pada Allah. Mungkin mulut kita tak sebut nama Allah. Dan mungkin kita tak pernah kenal pun tangga masjid kalau Tuhan tak uji kita. Kita tak pernah kenal pun tu imam kampung kita tu nama apa. Dah bertukar tu imam 3 orang pun kita tak kenal lagi. Sebab tu tuan-tuan, kita kena jadi orang yang betul-betul meyakini kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi laluan kepada azan dulu, nak azan dah tu. Lagi 20 minit. Kita berhenti sinilah. Sebab saya ni taat pada ulul amri lah kata-kata. Berhenti, sebab tak boleh lama. Buat berkumpul ni tak boleh lama. Kementerian Kesihatan kata jangan berkumpul lama-lama. Sebab apa? Sebab boleh memungkinkan jangkitan dan sebagainya. Apapun, kita bersyukur pada Allah, tempat kita ni boleh mengajar, boleh kuliah. Nak banding dengan tempat-tempat negeri-negeri tertentu tu, ada lagi hak tak boleh kuliah. Jadi apa yang kita dapat faham pada malam ini, kita sama-sama amalkan insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi